Okey, sahabat-sahabat semua, apa khabar semua? Saya Sabri Ibrahim CKM. Saya akan teruskan lagi perkongsian saya untuk memberi manfaat kepada sahabat-sahabat semua yang telah sudi menjadi fans kepada FB saya. Terima kasih banyaklah. Dan seperti biasa, saya tak nak buang masa anda semua dan juga tak nak mempersiakan masa anda semua dengan sesuatu yang berfaedah daripada FB Live saya. Ini bermaksud saya akan cuba berusaha semampu yang saya ada supaya setiap kali FB Live saya ke udara, anda dijemput tengok live saya berusaha untuk memberi manfaat dengan FB Live saya. Okey, saya sentiasa insya-Allah, kalau Tuhan izin, setiap malam antara jam 9.30 ke 9.50 saya akan cuba untuk buat FB Live, dan saya akan isikan live saya ini sesuatu yang ada faedah supaya saya tak buang masa anda semua. Dan mudah-mudahan apa saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua dalam FB saya ini, anda semua boleh faham dan buat tindakan. Dan perlu saya ulang sebut bahawa tujuan saya kongsikan manfaat ini especially dalam bidang zero cost marketing, di mana kemahiran saya adalah membantu peniaga-peniaga online dan offline untuk tingkatkan jualan dengan menggunakan pelbagai strategi zero cost marketing. So, bukan niat saya untuk mengajak anda semua, tapi adalah untuk saya sendiri sentiasa berusaha ulang kaji supaya saya sendiri mendapat manfaat yang seoptimalnya daripada ilmu-ilmu yang saya dapat daripada guru saya. Okey, so anda semua yang telah digerakkan hati awak tengok belah saya, yakinlah setiap gerakan detikkan hati anda tidak sia-sia. Mana mungkin Tuhan sia-sia, termasuk anda. Mana mungkin Tuhan buat sesuatu dengan sia-sia, termasuk anda tengok live saya, termasuk anda tengok FB Live saya. So, kepada sahabat-sahabat semua, tak kira di mana anda berada, ya, perlu saya sebut bahawa apa yang sampai ini, informasi yang saya sampai tentang zero cost marketing ini adalah kebanyakan, kalau boleh 10, insya-Allah 8 nisbah 10 saya telah mempraktiknya. Cuma saya sentiasa mempraktikkan supaya supaya saya sendiri mendapat manfaat sebelum saya nak sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Dan niat saya bukan untuk mengajar sahabat-sahabat semua, terpulang pada mindset sahabat-sahabat semua. Kalau anda ingat ataupun menyangka saya nak mengajak anda, maka saya perlulah sebut apa saya sampai ini bukan niat untuk saya mengajar anda semua, tapi inilah cara saya sendiri berusaha untuk sentiasa ulang kaji pada semua sekali formula ataupun teknik ataupun strategi yang saya miliki daripada idola saya ataupun mentor saya, di mana saya bayar dengan harga ribu-ribu ringgit. Dan saya harap sahabat-sahabat yang tengok saya ini faham dan praktikkan terus. Yang penting ingat tu benda, ya, ilmu ibarat binatang yang liar. Ya, kalau binatang liar tak ada waktu lepas, maka kita tambat dengan tali kukuh. Sama juga ilmu ibarat binatang liar, tak ada waktu lepas, anda perlu tambat dengan pen. Oleh itu saya harap sahabat-sahabat semua, saya minta you all sediakan pen dan kertas. Satu, ya, tamat dengan pen. Yang kedua ialah, kalau anda sudi, share lah perkongsian saya ini kepada rakan-rakan awak yang sama seperjuangan berbisnes secara online atau offline, yang mungkin saat ini terkesan pada COVID menyebabkan jualan mungkin menurun. Ya, sampaikan tag nama dia orang, jemput tengok live saya, dan beritahu dia orang, ya, jangan skeptikal. Saya niat bukan untuk mengajar sahabat-sahabat semua. Beritahu dia orang lah, dia kata nak mengajar. Tak, saya takkan mengajar anda semua. Tak layak untuk saya mengajar sahabat-sahabat semua. Ya, apa sebabnya? Untuk diri saya sendiri. Cuma sahabat-sahabat dipilih, digerakkan hati tengok
FB Live saya. Alhamdulillah. Tentu ada manfaat tersendiri yang bakal anda menerimanya, ya. So ambillah peluang ini, ya. Saya banyak menggunakan secara optimal FB Live, tempat saya berkongsi suatu manfaat. Yang kedua ialah kepada sahabat-sahabat yang belum lagi join FB group ini, sila join FB group ni. Bagaimana cara untuk naikkan jualan dengan menggunakan strategi zero cost marketing. Sila joinnya sebab ini berfokus. Bila saya buat ni dalam FB page saya, Sabri Iblis KM pun saya akan ambil nanti, saya akan download, saya akan masuk kat sini di FB group saya, bagaimana cara untuk naikkan jualan dengan menggunakan strategi zero cost marketing untuk fokus. Okey, beres. Yang kedua, saya nak maklum juga kepada sahabat-sahabat yang mungkin first time tak tahu bilakah saya bersiaran di FB. So anda boleh dapat pemaluman awal bila tarikhnya, masanya di link ini, iaitu grup WhatsApp yang saya buat khusus untuk saya maklumkan kepada student saya, kepada yang ikuti saya, untuk dapatkan tarikh, masa bila saya buat FB Live. Itu dia, okey. Dan sahabat-sahabat di sana, ya, di FB saya tu jangan lupa untuk anda komen sebab masalah lain tu. Ada masalah lain kat sana. Masalah lain tu tak naik tu. So harap maklum, Alright, tak nak buang masa. Tak nak buang masa saya, tak nak buang masa anda semua. Saya zoom terus satu topik penting. Okey, satu topik penting. Sebetulnya kalau boleh sahabat-sahabat yang berada di FB Sabri ZKM tu, Sabri ZKM, tolong komen sikit. Saya nampak ada semua tu tapi tak naik komen anda. Ini kaedah lain lah. Kaedah lain, itu biasa. Minta komen bagi salam, Assalamualaikum ke, atau perkenalkan diri ke, supaya you all boleh terus engagement dengan saya. Kalau tak komen, rugi sangat. Sebab bila anda komen, memudahkan saya untuk ziarah balik FB anda. So, perlu sebut ialah komen adalah di antara strategi zero cost marketing. Dia panggil comment marketing. Ya, komen anda bertali anda buat tadi, menyebabkan orang kenal brand awak tanpa awak perlu buat FB Live. Alright, apa khabar Cik Yusof? Sihat ke? So, saya teruskan, ya. Saya tak nak buang masa anda semua dan saya nak fokuskan anda in topik penting berkenaan dengan, iaitu 5 cara untuk meyakinkan pelanggan anda dengan cara berkesan. 5 cara untuk meyakinkan pelanggan dengan berkesan. Fahami betul-betul. Ini bukan prospek tetapi adalah pelanggan. So kita nak faham terma di antara prospek. Dia sebenarnya pada leads. Daripada leads dia akan berpindah kepada prospek. Dia akan berpindah kepada klien. Dia akan berpindah kepada customer dan berpindah kepada klien. So ulang sekali lagi, daripada leads dia akan berpindah kepada prospek, dia akan berpindah kepada customer, dia akan berpindah kepada klien. Customer adalah pelanggan. Okey, itu asal kena faham. Bagaimana cara untuk dapat leads, saya akan cerita di masa lain lah. Bagaimana cara untuk dapat leads, saya cerita di next FB Live special khusus membahaskan tentang leads. Okey, prospek ialah orang yang dapat informasi tentang kita tapi belum lagi membeli. So yang dah membeli dipanggil customer ataupun pelanggan. Manakala klien adalah customer sama, dia aktif membeli berulang-ulang kali, dipanggil dengan istilah klien. Okey, beres kat tu, insya-Allah boleh. Alright. Saya teruskan ya, tak nak buang masa anda semua. Saya zoom terus berkenaan dengan ada 5 cara untuk sahabat-sahabat semua meyakinkan pelanggan dengan berkesan. Bermaksud ialah kita nak buat customer kita ataupun orang yang pernah membeli kita supaya yakin dengan berkesan. Berkesan apa? Saya akan share nanti. Kalau terlalu laju, anda boleh komen saya. Kalau tak jelas, sila komen saya. Jangan segan malu. Kalau tak nak komen, sila komen berulang-ulang kali, ya.
Dan sahabat yang masuk, yang ingat ya, saya ulang, bukan niat saya untuk mengajar anda, tapi inilah cara saya membuat ulang kaji supaya saya ingat dengan kuat dan faham lebih lanjut kepada pelbagai info berkenaan dengan zero cost marketing. Okey, fokus. Saya baca dahulu dia punya cerita dia. Okey, saya baca supaya tak lari daripada topik dia, daripada tujuan dia. Okey. Keyakinan dan kepercayaan pelanggan kepada kita adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Kerana apa? Kerana dari yakinlah membuatkan seorang pemilik bisnes atau peniaga diiktiraf berkredibiliti. Right. Cik Yusof sekarang ni adalah seorang pemilik perniagaan, sama ada produk Cyprus ataupun ayam. Okay. So, kenapa di sini penting sangat kita mendapatkan keyakinan dan kepercayaan kepada kita? Jawapannya kerana nilai kepercayaan tadi adalah sesuatu yang tak boleh dinilaikan harga dia. Sebab kepercayaan adalah benda yang ada tak boleh sentuh. Tapi orang memahami nilai kepercayaan. Ini juga bermaksud bila kita telah berjaya membuat pelanggan kita yakin dan percaya kepada kita, menyebabkan graf kredibiliti kita cukup tinggi. Kredibiliti ialah kebolehpercayaan pelanggan kepada kita. Setinggi mana kita punya graf kepercayaan kita menyebabkan kita semakin tinggi diiktiraf. Okey. So, saya akan teruskan lagi. So, kunci utama untuk memudahkan segala transaksi di dunia ini berlaku, nak tak nak, mesti daripada anak kuncinya itu kredibiliti. Bila mana pelanggan telah percaya kepada kita ataupun tahap kebolehpercayaan pada mindset pelanggan tinggi, maka inilah antara kunci penting memudahkan customer kita melakukan transaksi duit kepada kita. Ini penting sangat poin ni ya. Ini sangat penting. Alright. Dan ini juga bermaksud ya, antara banyak-banyak punca mengapa susah orang nak transfer duit kepada kita adalah kerana orang tidak lagi rasa percaya, belum timbul lagi rasa percaya pada kita kepada kredibiliti kita. So, dia orang tunggu, tengok, perhati dulu orang ni macam mana. Okey tak okey ni. So, nak dapatkan kepercayaan dia kepada kita tu ada beberapa strategi lah, tapi saya tak share di sini nanti. Saya tak share kat sini sebab panjang cerita, okey. Cuma saya nak fokus anda ni 5 cara untuk mendapatkan keyakinan pelanggan kita dengan berkesan. Itu baru mukadimah ya. So, jika saya baca dulu, jika seseorang itu mempunyai kredibiliti, graf yang tinggi kepada kita, maka segala percakapannya seakan-akan menjadi rujukan utama, dalil. So, apa yang dia cakap, orang mudah percaya. Okey, ini penting sangat ni. Okey, beres kat tu. Okay. Saya nak skip terus supaya tak nak panjang cerita. Alright, pelanggan. Okey, alright. So, bila mana kita telah memiliki kredibiliti tinggi pada persepsi prospek ataupun pelanggan kita, insya-Allah apa sahaja yang saya ke Cik Yusof jual ke akan mudah mendapat sambutan. Lepas saya pernah tanya Cik Yusof, ketua kampung ke?
Tok batin ke? Sebab bila Cik Yusof memiliki suatu status ataupun pangkat sendiri, secara tak langsung graf kredibiliti Cik Yusof pada masyarakat orang kampung adalah tinggi. Okey, selanjutnya kalau Cik Yusof Tok batin memang cukup besar lah potensi dia. Okey, beres kat tu. Kalau tidak, maknanya perlu banner lah kredibiliti pada masyarakat kampung kita dengan beberapa strategi lah. So, untuk kali ni saya nak share dengan sahabat-sahabat 5 cara. 5 cara, 5 poin penting. Kalau tak faham tanya, ini penting sangat saya sebut sebab dia berkarapat dengan jualan kita tu statik ataupun menaik. Okay. So, cara pertama ialah ambil pen tulis, ini penting sangat, tak faham tanya. Cara pertama adalah poinlah recommendation. Recommendation. Atau maknanya pengsyuran, disyorkan oleh orang lain. Kenapa poin ini penting? Sebab gini, bila kita telah ada memiliki sahabat-sahabat ke atau pelanggan kita ke sedia ada, kita jaga baik kepada dia, berhubungan sebagainya, dari segi pelakuan kita, dari segi servis kita bagus, dan senang urusan, okay, jujur dan sebagainya, maka mereka ni akan suka kita dan percaya kita. So, ingat tu benda, kawan-kawan kita tu dia ada kawan-kawan, dan kawan-kawan dia tu akan mudah percaya daripada apa yang diberitahu oleh kawan dia. So maknanya bila kawan-kawan dia tu mengesyorkan supaya gunakanlah perkhidmatan ataupun sistem yang Cik Yusof bawa, maka tentulah mereka akan mudah menerima. Contoh begini, Cik Yusof mempunyai kredibiliti yang tinggi. Ada kawan 4-5 orang. Dia orang follow Cik Yusof, percaya Cik Yusof. 5 kawan ni, ada kawan kan? 5 orang kawan akan bercakap dengan kawan-kawan dia. Katakanlah seorang kawan tu ada 10. Seorang kawan ada 10. Contoh mungkin lebih. Seorang yang ketiga tu ada 10 orang. Kawan keempat ada 10 orang. Kawan kelima ada 10 orang. So total kawan-kawan dia tu 10, 10, 10, 50. So bila 5 orang kawan yang pertama Cik Yusof bercakap dengan kawan-kawan dia 10, 10 tadi, mengetahui bahawa Cik Yusof punya servis bagus, pada sistem bagus, boleh percayai, terbukti janji, apa berlaku? Tentulah 50 orang ni akan datang kepada Cik Yusof tanpa Cik Yusof jumpa kawan mereka. Okey, tanpa mereka Cik Yusof jumpa. Dia datang Pak Yusof, walaupun mungkin tak semua sekali, tapi maknanya mungkin katalah 30 orang ke atau 35 orang datang nak dapatkan perkhidmatan Cik Yusof, maka inilah dikatakan cara yang terbaik untuk membina keyakinan pelanggan kita, kerana kita faham poin pertama itu recommendation, pengesyoran daripada kita yang ada kepada kawan dia berkenaan dengan kualiti kita. Ini penting sangat. So, bila kita menggunakan cara pertama ini, recommendation, implikasi baiknya ialah kita akan mendapat next prospek kita daripada kawan-kawan kita yang merekomenkan mereka supaya berjumpa dengan kita ataupun berjumpa dengan Yusof. Nampak idea pertama, bagaimana cara untuk menambah yakinkan. Sebab manusia ni suka mudah percaya dengan apa yang direkomend oleh kawan-kawan dia. Okey So saya baca poin dia. Saya baca terangan dia. Jika anda mahu orang percaya dengan cepat. Okey. Jika anda mahu orang percaya dengan cepat kepada kita, Pak Cik Yusof contohnya, cuba minta pendapat pihak ketiga tentang siapa. Cuba minta pendapat ketiga beritahu
Bercakap, beritahu atau bercakap tentang siapa kita, tentang apakah kita boleh bantu mereka, okey, tentang apakah penyelesaian, apakah ataupun solusi sebenarnya yang kita boleh berikan, untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Dia orang yang kita boleh tawarkan. Okey, saya bagi sebagai nota ya. Ni penting you saling lah. Saya paling elok benda ni. Okey, supaya Cik Yusuf ingat dan boleh apply dalam bisnes Cik Yusuf. Dan benda ni saya buat hingga hari ni lah. Jika anda mahu percaya dengan cepat, cuba minta pendapat ketiga supaya beritahu, supaya bercakap tentang siapa kita, tentang apa yang kita boleh bantu dan apakah solusi yang kita berikan untuk membantu menyelesaikan masalah mereka, ya, apa yang kita boleh tawarkan. Ini penting sangat, you all faham, ya, sangat-sangat penting ni. Ni bawah tajuk recommendation. Right. Apa khabar Saiful Hakimi baru masuk? Saya teruskan ya. Nanti saya tak ulang lah. Nanti tengok balik lah ya. Tengok balik saya punya perkongsian ini. Dan ya, untuk Saiful Hakimi, alright, untuk dapat kemuliaan awal, awak join link yang sebagai ni. Grup WhatsApp ni saya maklum kadang 10 minit sebelum. Tak nak komen tu, kena ni ya. Apa tak? Join yang ni. Okey, join yang ni ya, untuk makluman sahabat kita bermasuk. Join WhatsApp group tu. Boleh sekarang tu Saiful? Tak naik tu. Main slow masalah sana. Okey, tak apa. So itu boleh faham So poin satu ni cukup penting. So antara 5 ni boleh pilih lah. Ya, antara 5 ni you boleh pilih, boleh cuba buat 1 dahulu, 2 dahulu dan dapatkan imbuhan ataupun respon baik ataupun hasil dahulu. Kalau boleh buat kelima-lima sekali, lagi baguslah untuk dapat keyakinan orang atau credibility kita tinggi ya. So kita boleh minta recommend daripada mereka yang pernah, siapa ni? Yang pernah berurusan dengan kita dan mereka berpuas hati dengan kita. Pihak ketiga. Minta mereka recommend nama dan bisnes anda kepada kenalan rapat mereka. Okay, ini penting sangat. So, ini penting sangat kita minta orang ataupun customer kita sedia ada yang telah percaya kita supaya recommendkan, beritahu kepada rakan dia bahawa kita ada sesuatu yang boleh membantu menyelesaikan permasalahan yang rapi. Itu pertama. Cara pertama ialah recommendation. Sangat power Ini sangat power dan mudah untuk orang yakin kepada kita. Okay, cara pertama. Ini boleh faham Alright. So yang kedua, strategi kedua, cara kedua untuk dapatkan keyakinan pelanggan adalah endorsement. Endorsement. Cara yang kedua, ini poin penting. Okay, untuk you all bina keyakinan pelanggan kepada credibility kita. So endorsement apa ya? Endorsement. So dengar betul-betul baca ini penting sangat saya baca, iaitu okey. Saya baca nota supaya you faham. Jika sebelum ini anda minta pelanggan yang tolong recommend. Tadi nombor 1 recommendation. Sekarang ni endorsement pula adalah anda minta seseorang yang pakar dalam bidang anda recommend nama dan bisnes anda. Itu dia endorsement. Okay. Sikit beza tapi memang power. Yang mana saya bagi sekarang ni, yang dikatakan endorsement adalah kita minta rakan ataupun kenalan kita yang memang pakar dalam bidang anda.
Dia yang pakar ada. Contoh macam kita minta endorsement daripada guru kita. Faham So guru kita adalah murid pada guru kita. So dia boleh cakap dalam ceramah dia sebagainya bahawa guru kita pakar dalam bidang sama dengan kita, sebab kita murid dia. So dia boleh highlightkan, dia panggil tee up nama kita semasa dia buat talk dan sebagainya. Itu dia adalah minta seseorang yang pakar dalam bidang anda recommendkan nama dan bisnes kita. Itu dia kata endorsement. So endorsement cukup power juga apa untuk meyakinkan pelanggan kepada kita. Okey, sebagai contoh saya baca sini. Katakanlah anda, saya sendiri senang berada bidang kesihatan, organ perut untuk masalah gesit sebagainya. Jika produk saya pernah digunakan oleh seseorang yang berpengaruh, maknanya seorang pakar lah. Dia dah pakar, dah famous, tersohor. Tiba-tiba dia guna produk kita, berkesan baik pada dia, dia bercakap. Nampak tak? Itu endorsement. Nampak contoh gila senang. Kata saya sendiri, bisnes produk kesihatan perut. Contoh macam ni, Kolak Ranger ni. Tiba-tiba ada seorang doktor yang pakar bahagian perut telah menggunakan produk saya yang saya jual kat dia. Dia pun bercakap melalui FB Live ke, melalui talk ke, seminar ke, dia beritahu bahawa dia sebagai doktor pakar bahagian perut ni telah menggunakan produk yang dibawa oleh Sabri Ibrahim SKM bla bla bla. So saya show ke anda semua boleh cuba produk yang dibawa oleh Sabri Ibrahim SKM. Contoh, dia tee up dalam masalah ceramah dia. Dia dah ada pengaruh. Menyebabkan apa? Audio mendengar tadi mulai terbina keyakinan kepada saya. Ini dikatakan cara kedua, endorsement. Okey, boleh saya baca lagi supaya awak faham. So kita boleh juga guna teknik minta jasa baik pakar tadi untuk recommend kita sebagai trusted seller, sebagai penjual jujur. Tentu akan kebabung sebab cakap itu adalah pakar yang memiliki kelebihan tinggi, yang mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi. So dia kata, follow lah, dapatkanlah daripada Sabri yang bisnes produk kolak ni, kerana dia antara penjual yang boleh dipercayai. Kalau cakap macam tu dalam ceramah dia, apa berlaku? InsyaAllah akan menyebabkan keyakinan mereka kepada saya akan cepat terbina. Cara yang kedua, endorsement. Saya baca lagi poinnya. So dengan cara ini, orang akan lebih mudah untuk percaya anda sebab telah direkomendkan oleh seorang yang pakar. Seorang yang pakar. Ini dikatakan teknik endorsement. Cukup-cukup penting. Kalau kita boleh buat kolaborasi dengan pakar, maka kita cepat jimat masa akan mudah terbina credibility. Okay, so you perlu amal teknik ni supaya all kata apa, jimat masa dan memberi impak positif kepada image kita, insya-Allah. Okay, itu teknik kedua di bawah topik ataupun point endorsement. Seterusnya, cara yang ketiga untuk meyakinkan pelanggan ialah pengalaman. Nak faham macam mana pengalaman ni sebenarnya. Saya bagi poin yang keseterusnya ialah pengalaman. Benda ni saya memang sendiri dah amal dan memang proven lah. Memang proven. That's why saya sebut bahawa sini anda mungkin tak terima, tak masalah, sebab niat saya bukan untuk mengajar anda, tapi ini cara saya ulang kaji dan bila saya faham, setakat yang saya faham ni asas, tapi bila saya ulang lagi dia akan terbuka faham dari pelbagai sudut. Okey. Walaupun pada poin yang sama. So pengalaman. Bagaimana nak buat cara ketiga ini meyakinkan pelanggan? Saya baca poin dahulu ya. Sudah berapa lama anda menceburkan diri dalam bidang ini? Juga satu benda yang menyebabkan orang yakin. Kalau kita dah kata baru sehari dua hari je ataupun seminggu je, maka tentulah dia akan menyebabkan orang yang dengar tu kurang percaya. Alright? Namun begitu ya,
perlu teringat, walaupun kita cerita kita baru sebulan ke join dalam bisnes ini, kita boleh juga overcome dia akan jebeh mulut ke apa, ngelipar dia dengan kita berikan bukti daripada testimoni yang diberi oleh upline kita. Memang kita mengaku saya baru lebih kurang sebulan main bisnes Icepros contohnya. So dia orang kurang yakin. Tak apa, tunjukkan video testimoni yang kita ambil daripada upline kita kepada mana-mana pelanggan ataupun prospek kita. Biar video bercakap. Sebab kita masih baru lagi. Dia orang kurang yakin dengan kita, tapi bila kita selalu ulang tayang video-video testimoni yang berkualiti, insya-Allah akan juga menarik keyakinan dia orang kepada kita. Sebab kita jujur lah, kita cakap baru sebulan, 2 bulan, tak apalah, kita jujur. Seperti yang kita berbohong lah, kita menipu, kita kata lama tapi kita baru, tak boleh. Okay? So, bila ada soalan contohnya, sudah berapa lama anda menceburkan dalam bisnes ini, anda menjual kesihatan, ada pernah training untuk bidang kesihatan, ini soalan selalu ditanya orang. So, ialah common. So, bila kita jujur lah, cakap terang, tak bersalah. So, tapi kalau anda telah memiliki pengalaman mungkin 5 tahun, 8 tahun dan ada boleh tunjukkan bukti, ini menyebabkan cara ketiga ini boleh mempercepatkan orang yakin kepada kita. Tahap kredibilitas kita akan tinggi. Sebab memang manusia bila tunjuk pengalaman kita dalam satu bidang tu, dah kita lama dah terlibat dengan itu, dia rasa kita akan mahir dan pakar. So pada perspektif dia orang ada mahir dan pakar, menyebabkan dia apa? Lebih yakin dengan credibility kita. So tunjukkanlah, kalau ada contoh, kalau you all ada surat daripada syarikat lain beritahu kita sekian nama IC sekian pernah bertugas syarikat A, contoh tak, selama 5 tahun bekerja dengan syarikat A, ada proven, ada surat, boleh membantu untuk mempercepatkan dapat kepercayaan mereka dan pelanggan kita kepada kita, insya-Allah. So contoh saya beritahu, contoh katakanlah anda sekarang jadi ejen jual kek. Sebelum ini anda pernah sebelum ini anda pernah jadi cikgu masak dekat kampung, ada bukti dia, tunjukkan pengalaman, sebutkan berapa tahun, dan ada proven saya bertulis. Ini benda-benda penting untuk mendapat keyakinan prospek atau customer pada kita. So bila kita sebut saja benda-benda ni, automatically dia akan menaikkan credibility kita sebagai penjual yang dipercayai. Itu cara yang ketiga, tunjukkan pengalaman kita lah. Cara yang kelima untuk topik hari ini, untuk apa? Untuk meyakinkan pelanggan dengan berkesan, ialah yang keempat ialah ilmu ataupun pengetahuan. That's why dalam apa jua benda, apa jua kita buat, sama ada berkebun ke Cik Yusof, memacin ke, apa semua bidang lah, bertukang, apa semua jua bidang, ya. Semakin banyak kita memiliki informasi tentang bidang kita, tentang produk kita, maka kita boleh ingat dengan baik dan tahu select value produk kita, kelebihan macam mana, apakah dia benar-benar boleh membantu orang. Info-info ini, maklumat ini, bila kita boleh beritahu dengan jelas, dengan tepat, dengan pantas kepada pelanggan kita, dia akan menarik kepada keyakinan yang tinggi. That's why untuk malam Cik Yusof, saya showkan Cik Yusof ada masa je cuba tengok balik info-info tentang Icepros, tengok dekat Google ada dia. Cik Yusof type di Google tadi, banyak keluar maklumat dah. Apa faedah Kristen Huza, apakah faedah Amber Pine Icepros. Semua info-info ni banyak ada di Google. Saya pergi pun benda sama sebenarnya. Okey, tentang kalau tanya apakah khasiat, apakah itu Amber Pine Icepros, buka Google, baca sedikit, dengan start tengok dalam Google di handset tadi, anda Cik Yusof dapat poin-poin penting, dah cuba ingat, suka dah tanya, Cik Yusof boleh jawab dengan begitu pantas, dengan mudah. So orang yang mendengar akan apa? Akan bertambah yakin, bertambah percaya dengan Cik Yusof. Saya tak bagi sebab apa, simple sangat. Tentang khasiat-khasiat Amber Pine Icepros, tentang khasiat Garam Huza, di mana lokasi dia. Memang mudah sekarang ni. Di dalam Google semua ada. Okey, alright. Benda tu penting. Info produk kita perlu tahu sebanyak supaya apa? Supaya bila ada orang tanya kita boleh jawab dengan pantas.
Dan kata tak apa, kalau lain laju, buka Google type apakah khasiat Penspro, kita baca depan pelanggan kita. Untuk permulaan boleh. Tapi kalau kita hafal, kita ingat, boleh cakap dengan fasih lagi baguslah, sebab ia akan menaikkan credibility orang kepada kita. Informasi tentang produk kita. Alright, itu dia. So, kita baca ya. Apa yang anda tahu, ini penting. Apa yang anda tahu menentukan status anda di mata masyarakat. Mana ilmu yang kita ada sebenarnya, semakin banyak ilmu yang kita ada dalam pelbagai bidang, lagi akan menaikkan status kita di mata masyarakat kita. Taklah bidang. Contoh Cik Yusof, katakanlah ada ilmu bagaimana untuk siapkan merebas sama di pokok getah lain, biasa siap seminggu. Proses sekian, orang lain tak ada ilmu, seminggu siap. Tapi Yusof dengan ada ilmu, ada pengetahuan, 3 hari siap. Tentu dia akan pelik. Dan dia mesti akan memiliki persepsi, hebat Cik Yusof ni. Apa tak? Akan menyebabkan status Cik Yusof di mata masyarakat akan tinggi. Dan dia nak belajar Cik Yusof. Cik Yusof guna ni apa Kami biasanya kalau kawasan sekian hektar ni 5 hari bersiap. Cik Yusof 3 hari siap dah. So itu akan menjanakan status yang baik pada mata masyarakat kita. Kenapa? Kerana pengetahuan. That's why pengetahuan yang poin keempat ni, bila kita memiliki banyak pengetahuan, kita berjawab pelbagai persoalan, akan menaikkan apa? Menaikkan keyakinan kita pada pelanggan. So, kucinglah belajarlah. Alright? Okay. So, itu adalah cara yang keempat yang kita boleh guna pakai untuk meyakinkan pelanggan kita. So, last sekali pada saya ialah untuk malam ni, poin yang kelima yang kita boleh guna pakai ialah buktikan kemampuan. Okay, tak faham tanya ya. Buktikan kemampuan. Faham macam mana ya? Dalam nak guna pakai untuk yakinkan pelanggan. Bukti sini begini, maksud saya baca dulu nota supaya faham ya. Senang sangat. Anda perlu jual produk kepada seseorang dan berjaya bantu mereka menjadi lebih baik. Kalau orang sakit, kita bantu produk kita, so dia orang semakin sihat. Tak kira kecil manis darah tigak ke, dengan kita membantu produk kita tiba dia guna, dia lebih baik. Kalau segi kewangan ke, kesihatan ke, lebih baik. Okay, lebih baik. So, bila kita boleh buktikan kemampuan ini, bahawa kita ada suatu benda yang boleh membuatkan dia orang semakin baik kesihatan dia, apa berlaku? Akan menaikkan keyakinan pelanggan kepada kita. Okay, ini dia. So, untuk jangka masa panjang, segala percakapan dia orang ni, saya selalu ulang kepada sahabat-sahabat semua, kalau boleh minta izin dengan dia orang, rakam pengakuan dia orang bahawa kita telah berjaya membuat kehidupan dia lebih baik. Rakam dengan video, simpan dia elok. Ialah database yang cukup power untuk diguna pakai di masa akan datang, biar video tu bercakap. Benda sama kita ulang, tidak ada takut tambah. Tapi kita cakap mulut kita kata lupa, ada kekurangan, ada tambahan. So tak akan sama dia punya cerita dia. Tapi kita rakam dengan secara handset, video sebagainya, kita ulang benda sama. Tak akan berlaku kurang, menyebabkan orang yang mendengar tu, bila konsisten kita share benda sama, dia akan yakinlah. Tapi kalau sekejap cakap begitu, dah tak ingat cakap gini, akan menyebabkan orang kurang yakin. That's why bila kita rakam, ini benda yang kita boleh pakai untuk diulang-ulang, dan dia lebih percaya sebab kita ulang benda yang sama, tak berubah. Okay. That's why bila kita faham ni, kita boleh rekod ada database. Ingat sebenda, manusia lebih percaya, lebih mudah percaya kepada seseorang yang ada track record yang baik, bukti yang baik. So jika kita nak benda tu, paling bagus kita minta izin dahulu dengan pelanggan kita yang saya sebut Yusof, supaya kita dapat berizin. Very good, kita ambil video, simpan dia elok untuk kita guna pakai di masa akan datang, untuk ditunjukkan kepada orang supaya dia orang dengar tu akan menaikkan credibility kita, insya-Allah. Alright, settle. Okay, boleh sekali insya-Allah, boleh lah, bahasa yang mudah je, tak faham tak bagaimana. So satukan lagi last kali penerangan dia.
Yang mana kepentingan rekod ni sebab apa? Semakin banyak jumlah database kita ada, daripada 10 rakam video naik ke 20, ke 50, 100, dia berkait rapat dengan poin apa? Poin yang ke-3, pengalaman. Untuk dapatkan video daripada 10 ke 15 ke 20 tu adalah himpunan pengalaman kita yang dah sekian masa lama. Apa jebat juga benda ni akan menambah suburkan lagi untuk yakin kepada kita. Okey, itu dia sahabat-sahabat semua, 5 cara yang saya tengah buat sekarang ni. Untuk apa? Untuk meyakinkan pelanggan. Sebab penting sangat untuk kita yakinkan pelanggan dengan buat 5 perkara ni kepada orang. Kita kumpul database daripada 5 perkara ni. Semakin banyak kita punya base info tentang 5 perkara kita buat ni, semakin mudah sangat untuk dia percaya dan lebih yakin kepada kita punya apa nak bawa. Tak kira benda apa sekalipun. Apa je, kalau bidang bisnes lah ya. Tak pulang kepada anda. Tapi menggunakan 5 cara, 5 strategi saya share tadi. So sebelum saya tamat live ni, saya ulang sekali lagi 5 strategi atau 5 cara untuk buat pelanggan yakin dengan lebih berkesan lagi kepada kita. Pertama sekali, poin ialah tulis recommendation. Penting sangat, seperti saya uraikan tadi. Yang kedua ialah endorsement. Yang ketiga ialah pengalaman. Poin yang ketiga. Dan yang keempat, pengetahuan. Yang kelima ialah buktikan kemampuan kita dengan menunjukkan apa? Menunjukkan rekod-rekod yang kita ada. So ini 5 cara yang paling bagus untuk buat pelanggan yakin dengan kita dengan lebih berkesan. Alright? Mudah-mudahan apa saya guna pakai pada ini ada manfaat, dan saya perlu sebut bahawa inilah yang saya buat selama ni. Dan ingat sebenda ya, benda ni tak jadi semalaman. Dia perlu masa, perlu proses. Contoh saya sendiri nak berjanggut macam ni, nak besar macam ni, tak ada makan nasi sepinggan, ya. Tak ada nasi sepinggan, dia perlu masa 40 tahun barulah besar macam ni. So lebih sama juga. Untuk dapatkan trust orang ni tak ada semalaman. Dia perlu dibuat secara konsisten setiap masa dan upgrade kepada cara yang ada tu supaya boleh ikuti dengan kesesuaian semasa, zaman semasa. Okay, zaman sekarang ni zaman IT, gara-gara COVID melanda, so nak jumpa direct dengan orang tak boleh kerana ada SOP tertentu. So saya syorkan sahabat-sahabat semua memang belajar kuasai semua sekali kalau mampulah tool-tool secara online. Contoh, saya fokus menggunakan FB Live. Kak Yusof, saya show Kak Yusof pun aktif buat FB Live seperti share baru, seperti yang saya maklum baru ni. Tolong buat FB Live paling kurang 1 kali sehari. Paling kurang mesti buat. Sebab nak masuk TV tak mampu, nak masuk radio tak mampu. So gunakanlah FB Live ini, anggap ia macam TV anda. Baik, apa khabar Encik Hasan? Saya nak habis Encik Hasan? Nak habis dah. Terima kasih, nak habis dah. Saya tak nak ulang. Nanti Yusof dan juga Encik Hasan dia baru masuk ni, sila follow daripada awal lah. Okey. Dan untuk Encik Hasan, kalau nak dapat pemaluman awal berapa saya kongsikan FB Live ini, kelas Zero Cost Marketing saya, bukan niat untuk mengajar Encik Hasan, tapi tempat saya guna pakai untuk ulang kaji, maka Encik Yusof dan juga Encik Hasan boleh join grup WhatsApp ini. Kalau sudilah tak apa. Tak sudi tak masalah, saya faham. Sebab setiap orang ada prinsip masing-masing. Kata apa, ada pegangan masing-masing. That's why saya ulang. Sebab belah ni bukan untuk mengajar Encik Hasan, tapi ditakdirkan Encik Hasan jemput hati tengok saya, sekian dah lah. Ini cara saya ulang kaji untuk mengukuhkan cara saya belajar. Okay? Kalau Encik Hasan sudi, join WhatsApp group sebagi tu. Alright? Dan perlu saya ulang ya. Dan harap semua sahabat-sahabat faham. Cik Yusuf pun perlu faham, Cik Hasan pun perlu faham, sebab lain saya full bersama juga. Antara cara kedua saya buat FB Live ini untuk saya sendiri berlatih bercakap. Cik Yusuf kena amal ilmu ni. Fahami yang tersirat kenapa saya suka menggunakan FB Live. Sebenarnya pertama sekali tempat saya berlatih membina
skill bercakap. Saya pun masih belajar lagi. Masih belum lagi mantap dari segi percakapan. So, saya tak mampu nak sewa hall yang besar. Tak mampu bercakap depan orang ramai, gagap gabra lagi. So, saya gunakan platform lain untuk saya berlatih bercakap. Saya anggap saya bercakap di studio yang besar. Ramai orang tengok. Kalau andai katalah Cik Hassan ke, Cik Yusof ke, Saiful Hakimi pun, kalau lah FB pun gabra ada, macam mana mungkin nak hadapi ratusan mata memandang dalam studio yang besar. So, saya gunakan platform Live ini untuk saya berlatih bercakap supaya terbina kemahiran bercakap yang baik dari masa ke masa. Yang kedua ialah tempat saya ulang kaji ilmu poin-poin penting daripada guru saya. So, anda, Cik Hassan dan sahabat-sahabat lain, ditakdirkan tengok Live saya, digerakkan oleh Tuhan, tengok Live saya. So, rezeki anda lah. Cuma tinggal lagi ialah, adakah Encik Hassan ataupun Saiful Hakimi percaya dengan saya? Itu sahaja. Sebab manusia, kita faham, ada satu penyakit iaitu ragu-ragu, was-was dengan orang lain. Kalau anda bukan orang yang bagus, saya pun bukan orang bagus sangat. Mari perasaan, was-was, dan paling bahaya sekali, ego. Rasa pandai dah, rasa hebat dah, rasa kaya dah. Benda ni adalah racun berbisa, ibarat kata api dah sekam. Berasap tak keluar api, tapi tiba-tiba jadi arang, jadi abu padi, sekam padi. Ini berbahaya ego kalau anda bajai subuh dia, yang merosaknya ialah bukan orang lain tapi merosakkan diri anda sendiri. Ini apa cakap untuk anda ya, untuk saya sendiri, sebagai peringatan kepada diri saya sendiri. So, saya harap sahabat-sahabat semua memahami apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada anda yang telah dipilih tertengok episode saya ini. Alright, InsyaAllah malam besok kita jumpa lagi antara jam 9.30 ke 9.50. Saya akan maklum dalam grup WhatsApp tadi yang saya bagi tadi. So, anda boleh join untuk dapat pemahaman awal. Alright, so mudah-mudahan bermanfaat. Akhir sekali, kalau ada apa kurang, tak jelas sebutan ke, tak menarik ke, tak faham ke, anda perlu tinggalkan soalan. Kerana di antara cara paling mudah untuk meleraikan keraguan, tak faham, tak jelas, kena bertanya. Pintu ilmu terkunci kerana ada ibu kunci, ada padlock. Dan ingat, padlock tak boleh buka kalau tak ada anak kunci. So, anak kunci untuk buka padlock yang menghalang terbuka gedung ilmu ialah antara ialah buka mulut bertanya. Itu anak kunci dia. Okey. Bila ada anak kunci, buka mulut bertanya, masuk ke ibu kunci, dia akan terbuka ibu kunci padlock, barulah boleh buka pintu gedung ilmu. Itu paling mudah. Zero cost marketing. Bertanya buka mulut. Tak kena bayar apa. Alright. Semoga sahabat-sahabat semua yang telah dipilih Tuhan untuk tengok saya ini ada dapat manfaat. Yang penting sekali saya perlu ulang, iaitu tidak ada faedah kalau sekadar tahu sahaja tapi tak boleh dibuat secara konsisten. Kalau buat sekali dua, kalau buat kedua kali pun tak ada manfaat juga. Ya, anda perlu buat secara konsisten. That's why saya pesan Cik Yusof dan sahabat lain supaya you buat live paling kurang 1 kali sehari. Lagi lebih, lagi bagus. Lagi banyak, lagi bagus. Sebab senang sangat. Anda tak mampu untuk masuk TV. Saya anggap TV saya. Nah, saya sedang bersiaran langsung dengan TV saya, iaitu Tera Cuba TV. Saya ada TV sendiri, nama dia Tera Cuba TV. Seindah dia. Alright. Mudah-mudahan sahabat-sahabat faham dan praktiklah untuk dapatkan apa? Meyakinkan pelanggan dengan berkesan. Bila mana pelanggan telah percaya, yakin dengan anda, awak jual batu pun dia akan terima. Apalagi jual Cyprus, tentulah dia orang akan lebih suka sebab Cyprus memiliki testimoni yang telah terbukti. Alright. So, yang penting ialah praktikkan. Cik Yusof, ni special Cik Yusof sebab dia my student. Cik Yusof dah buka dah account sistem. Saya yakin telah sebab saya jumpa dah, saya punya tu dia update rasanya, maintain. Saya harap Cik Yusof tengok, kalau sekiranya telah keluar hijau kat situ, maka Cik Yusof dapat duit lah, dapat bonus. Cuma kalau
melalui itu dia akan masuklah akhir bulan nanti. Dan untuk Yusof ya, sebenarnya untuk dapatkan bonus ada 2 cara. Okey, sekejaplah. Saya tengok sekejap Cik Yusof punya ni. Adakah saya punya Cik Rosali dah key in ke belum? Saya sudah key in tadi dengan segera supaya Cik Yusof dapat cepat-cepat tengok ni. Saya cek. Oh, belum lagi. Untuk username Sof94 belum lagi. Kalau dah dia keluar maintain. So daripada sistem daripada reserve bonus dia akan masuk kepada e-wallet dan akan dapat sedikit kat situ fun wallet, fun bonus wallet. Dia akan dapat 2 tabun. Pertama sekali dapat bonus dipanggil introducer bonus. Yang kedua akan dapat ialah fun bonus. Okey, belum sebab dia belum key in lagi. Kalau dia keluar itu hijau, dia berpindah daripada reserve kepada e-wallet. Okey, selesai. So andai kata Cik Yusof nak dapat duit segera setiap hari, ini kelebihan RA saya ulang ya, ini penting sangat. Kelebihan RA tahu, bonus nak dapat setiap hari pun boleh ataupun di hujung bulan masuk akaun. Mana bonus dibayar setiap hari. Ini the power of sistem REA. Contoh kan, kalau besok ke akan keluar kat e-wallet kata duit 70 lebih sebab tolak sikit sumbangan dan tolak SMS 50 sen, tak dapat RM40 mungkin dapat 70 lebih. Maka kalau sekiranya Cik Yusof nak duit segera, Cik Yusof transfer duit tu kepada saya. Sistem juga, sistem RA ni, saya akan back in duit tu kepada akaun Cik Yusof. Boleh? Satu cara. Nampak tak idea tak? Anda faham tak apa yang saya cuba pakai Yusof? Ataupun Cik Yusof nak beli barang, nak beli iSurplus dengan menggunakan duit daripada sistem, boleh. Transferkan duit kepada saya post barang. Tak perlu guna cash money, tak perlu guna bank and transfer. Dapat tak faham apa yang saya cakap? Takut saya cakap tak laju. Saya ulang Cik Yusof boleh beli produk sama ada iSurplus ke, iBeauty ke, Oppi ke, dengan transferkan duit daripada bonus kat sistem Cik Yusof kepada saya. Saya tengok dah transfer, saya pun postkan barang kepada Cik Yusof. Bermakna Cik Yusof tak perlu bank in duit guna Maybank pun saya tak payah. Boleh gunakan bonus yang dalam sistem. Itu kelebihan yang ada dalam REA International Sdn Bhd. Boleh beli barang dengan menggunakan duit dalam tu. Alright. Okey, insya-Allah dah faham, dapat sesuatu ya. Faham beres. Okey, nanti saya akan ajar, nanti saya akan buat satu video bagaimana cara untuk transfer duit daripada Cik Yusof kepada saya untuk beli barang atau sebagainya. Mudah sangat. Okey, saya akan cuba buat satu video, saya akan rakamkan follow step by step ni. So Cik Yusof boleh beli barang, tak perlu guna bank mana-mana, hanya transfer duit dalam ni kepada saya. Saya post barang. Misal duit dalam akaun REA International tu, baru boleh hantar kepada saya. Ini kelebihan dia, boleh beli barang. Banyak lagi kelebihan dia. Saya akan share dalam masa semasa untuk Yusof, okey? Saya akan share nanti dalam masa semasa. Okey, beres. Alright. So, semua manfaat. Jumpa next AB Live dengan pelbagai lagi perkongsian saya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua boleh mempraktikkan secara konsisten apa yang telah saya sampaikan ini. Alright, terima kasih sekian. Salam hormat dan salam kasih sayang. Bye-bye. Terima kasih.